Di saat seseorang itu sedang menghadapi kematian, ada satu perkara yang sangat ingin mereka lakukan. Itu pun jika mereka dapat kembali ke dunia. Apakah itu? Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit saja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi daripada orang-orang yang saleh. Masya Allah, sungguh amalan sedekah ini amat dahsyat ganjarannya, sehingga kan orang-orang yang telah meninggal dunia merayu dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikembalikan ke dunia semata-mata untuk bersedekah. Jadi, pada kita yang masih hidup ini, jangan sia-siakan amal sedekah, kerana sesungguhnya seorang mukmin akan berada di bawah teduhan pahala sedekahnya di akhirat kelak. Ayuh, perbanyakkanlah amal sedekah kita dengan berinfak dan berwakaf untuk pembinaan Masjid Bukit Sentosa 3. Apabila siap kelak, Masjid Bukit Sentosa 3 akan menampung hampir seramai 1,500 jemaah pada satu-satu masa. Sekaligus akan menjadi sebuah pusat beribadah, berjemaah dan beraktiviti untuk seluruh penduduk Bukit Sentosa 3 dan kawasan sekitarnya. Ia juga akan dilengkapi dengan ruang solat, perpustakaan, dewan seminar, kelas tahfiz, kios perniagaan, bilik pengurusan jenazah, pejabat pengurusan serta pelbagai lagi kemudahan untuk kegunaan muslimin dan muslimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dengannya, dan anak soleh yang mendoakan untuknya. Sungguh jelas, bahagia itu ketika usia telah pun putus, tetapi pahalanya terus-menerus mengalir. Berinfaklah, berwakaflah kepada pembinaan Masjid Bukit Sentosa 3. Dan insya-Allah, selagi mana umat Islam beribadah dan bersolat dalam masjid ini, selagi itulah pahala akan terus mengalir sampai kepada anda. Ya, baik, itu dia para penonton, infak magnet rezeki, dan kita bersama dengan Ustaz Said Bakri selaku pendakwah selebriti wakil Masjid Bukit Sentosa 3. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz. Alhamdulillah, kabar khair. Ya, baik Ya, Ustaz. Radio Sofian. Ya, Alhamdulillah. Okey, baik Ustaz. Mungkin Ustaz boleh ceritakan secara ringkas cadangan pembinaan Masjid Bukit Sentosa 3 Jalan Bakawali Rawang ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid Bukit Sentosa 3 ni terletak di Rawang, Selangor Darul Ihsan. Jadi penduduk Rawang, penduduk Selangor khususnya kena dengar betul-betul peluang yang hadir di hadapan tuan-tuan pada ketika ini. Masjid Bukit Sentosa 3 ni akan dibina di atas tanah seluas 3 ekar. Tanah yang sangat luas, dan terutama Allah Subhanahu Wa Taala, dia terletak di antara 6 buah perumahan. Ada 6 perumahan dekat kawasan tersebut. Dan bayangkan penduduk di 6 buah perumahan ini berjumlah 30,000 orang. Masya-Allah. 30,000 orang, satu jumlah yang sangat besar. Dan masya-Allah, di situ hanya ada 2 masjid dan 1 surau sementara untuk didirikan solat Jumaat ketika ini, iaitu Masjid Sayyidina Ali dan Masjid As-Salam. Terutama Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi penduduk-penduduk di sekitar Taman Bakawali ataupun Jalan Bakawali Bukit Sentosa 3 ni, mereka melaksanakan ibadat Jumaat di satu surau yang sementara namanya Surau Raudah. Dan masya-Allah, tabarakallah, pastinya jumlah ini tidak akan dapat menampung jumlah yang ramai, tidak dapat menampung dengan surau yang sangat kecil. Betul. Justru itu sangat relevan dan sangat betul lah bila mana kita nak laksanakan pembinaan Masjid Bukit Sentosa 3 ni. Dan masya-Allah, tabarakallah, jumlah ataupun anggaran kos yang diperlukan 10.5 juta ringgit untuk menampung insya-Allah 1,500 jemaah dalam satu masa. Ini satu peluang sangat besar, masya-Allah. Itu dia. Dan mungkin Ustaz boleh terangkan juga kemudahan yang ada dan kelebihan kemudahan yang disediakan di masjid tu. Silakan. Baik, itu makluman tuan-tuan masjid Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Antara yang disediakan dengan 10.5 juta ni bukan sekadar kita nak bina masjid sahaja, tapi kita nak jadikan masjid ni pusat serenti. Yang pusat serenti mana banyak aktiviti boleh dilaksanakan. Kita ada masya-Allah ruang solatnya, confirmlah ruang solat mesti ada. Mana ada masjid tak ada ruang solat. Kemudian kita ada perpustakaan, kita ada dewan seminar, dewan pengajian, pusat tempat bilik pengurusan jenazah. Masya-Allah, pendek kata macam-macam ada dekat sini. Dijadikan satu tempat yang boleh dilaksanakan pelbagai program di situ, insya-Allah. Seolah-olah seperti one stop center lah Ustaz, masya-Allah.
Ya, betul. Okey, dan seterusnya mungkin Ustaz boleh jelaskan jugalah kelebihan dan fadilat berinfak sebagai bekalan serta janji Allah bagi mereka yang berinfak ini terutamanya dalam pembinaan masjid. Ustaz, silakan. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi SAW pernah menyebut dalam satu hadis Nabi yang panjang, kita ringkaskan sebab masa orang Terengganu kata dot down, tidak sempat. Iaitu salah satunya kelebihan membina masjid Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, man bana masjidan lillah, siapa yang bina masjid kerana Allah. Syaratnya tuan-tuan, kerana Allah, bukan kerana nak tunjuk, bukan kerana nak riak, tapi kerana Allah. Ya. Man bana masjidan lillah kamafhasi qatatin, walaupun sebesar sarang burung. Tuan-tuan pernah tengok sarang burung kecil ke besar? Bukan Kecil. burung unta, sarang burung kecil je. Kamafhasi qatatin au asghara, ataupun lebih kecil daripada itu. Masya-Allah. Banallahu lahu baitan fil jannah. Atau kama Allah Subhanahu wa taala akan bina untuknya sebuah rumah dalam syurga. Bayangkan kita bagi infak pada pagi ni, tengok iklan ni ataupun tengok apa yang kita sebut pada pagi ni, tuan-tuan keluarkan RM1. Kecil RM1, kita bayangkan itu sangat kecil, tapi masya-Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala Allah akan binakan untuk kita sebuah rumah dalam syurga. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, dia kata apa? Maksudnya confirmation daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan orang yang bina masjid dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Mana mungkin kita bina rumah tapi kita tak duduk. Pastinya insya-Allah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ganjaran yang cukup besar. Bahkan hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, ganjaran ini tidak wujud selain bila mana kita menginfakkan wakafan ini terutama sekali kepada untuk pembinaan rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu kata-kata daripada Ibnu Abbas yang saya boleh sebut pada hari ini, al-masajidu buyutullah fil ardi. Masjid ni rumah Allah di atas muka bumi. Tudhi'u li ahli sama. Masjid ni menerangi ataupun bersinar bagi penduduk-penduduk langit. Seperti mana penduduk bumi melihat bintang di langit. Kalau kita duduk di bumi, kita tengok di langit ada bintang bergemerlapan. Maka penduduk langit melihat bumi bergemerlapan dengan masjid-masjid yang dibina kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan cukup besar yang Allah beri pada kita. Masya-Allah, itu dia. Dan mungkin yang terakhir sekali Ustaz boleh terangkan pada mereka di luar sana bagaimana cara untuk berinfak, Ustaz? Baik, hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin berinfak, jangan segan dan silulah untuk hubungi nombor tertera dalam skrin TV tuan-tuan, atau boleh saya sebut, boleh hubungi Cik Azman di talian 012-221-2272, Haji Mio 012-234-3306, atau boleh pergi ke Facebook. Ni zaman Facebook sekarang, boleh pergi ke Facebook Projek Masjid Sentosa 3. Boleh tengok dekat sana aktiviti-aktiviti, ataupun yang paling ringkas sekali, tolong print screen iklan di bawah itu dan sebarkan seluas-luasnya. Moga-moga Allah mengurniakan kepada kita keberkatan dalam hidup, kesihatan dan sebagainya, insya-Allah. Jadi hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, salurkan sumbangan anda, moga-moga Allah dapat memudahkan urusan kita dalam pembinaan masjid ini, insya-Allah. Insya-Allah, itu dia. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syed Bakri selaku pendawa selebriti wakil Masjid Bukit Sentosa 3. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. Gunakan peluang ini untuk kita sama-sama membina syurga di akhirat kelak, insya-Allah. Okey, dan kita akan berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Sayyidul Ayyam, Jumaat, penghulu segala hari telah pun tiba. Sesungguhnya sangat hebat ganjaran bagi amalan dilakukan pada hari Jumaat, termasuklah sedekah. Ayo berinfak kepada pembinaan Masjid Bukit Sentosa 3 sekarang. Sesungguhnya seorang mukmin akan berada di bawah teluhan pahala sedekahnya di akhirat kelak, insya-Allah.